Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Sa, memegang nombor kad matriks 07DBK 17F10008. Saya akan membuat pembentangan laporan akhir latihan industri sepanjang saya berada di Pejabat Daerah Lahad Datu, bermula daripada 9 Disember 2019 sehingga 17 Mac 2020. Pejabat Daerah Lahad Datu. Pejabat Daerah Lahad Datu merupakan sebuah organisasi yang mentadbir daerah Lahad Datu di bawah kerajaan negeri. Secara umumnya, Pejabat Daerah Lahad Datu terbahagi kepada beberapa unit, iaitu bahagian pentadbiran, kewangan dan hasil, bahagian pembangunan dan pentadbiran luar bandar, dan bahagian hal ehwal anak negeri. Pegawai daerah dibantu oleh 2 penolong pegawai daerah di mana masing-masing mengetuai bahagian pentadbiran kewangan dan hasil, bahagian pembangunan dan pentadbiran luar bandar. Pegawai daerah juga dibantu oleh seorang pembantu tadbir kanan di Pejabat Urus Setia Kecil Tungku bagi menguruskan pentadbiran di daerah Tungku. Hal ehwal anak negeri pula diketuai oleh seorang ketua daerah. Bangunan pejabat ini turut menjadi bangunan pinjaman kepada beberapa organisasi seperti Jabatan Perkhidmatan Kebajikan, Rela, Jahins, Jabatan Bendahari Negeri dan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri yang turut berada di bawah kawalan Pejabat Daerah Lahad Datu. Seterusnya, perkhidmatan firma. Seperti yang telah diterangkan tadi, pejabat daerah mempunyai 4 unit berbeza dan keempat-empat unit tersebut mempunyai peranan masing-masing. Keempat-empat tersebut adalah unit pentadbiran, unit pembangunan, unit hasil, dan juga unit account. Unit pentadbiran. Unit pentadbiran mengurus pentadbiran daerah dan dalaman. Sebagai contohnya, unit pentadbiran menjadi protokol kepada lawatan rasmi Perdana pihak menteri, juga VVIP. Unit pembangunan. Unit pembangunan pula mengurus pembangunan di luar bandar. Sebagai contohnya, pembinaan rumah PPRT, pembuatan jambatan, pembuatan jalan gravel, penaik tarafan dan penambahbaikan utility luar bandar. Seterusnya, unit hasil. Unit hasil mengurus lesen-lesen perniagaan yang berdaftar di daerah Lahad Datu. Sebagai contohnya, unit hasil mengeluarkan dan mengesahkan lesen-lesen perniagaan, premis-premis penjualan, dan juga lesen kontrak. Akhir sekali, unit account. Unit account mengawal perbelanjaan dalaman pejabat. Unit account sebagai contohnya, membayar utility dalaman pejabat, membayar allowance kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, dan bayar gaji pekerja-pekerja pejabat daerah Lahad Datu. Seterusnya, visi pejabat daerah Lahad Datu. Visi pejabat daerah Lahad Datu adalah ke arah daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya. Seterusnya, misi. Misi pejabat daerah Lahad Datu adalah untuk mewujudkan daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya, mengoptimumkan penggunaan sumber dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah. Dan akhir sekali, menggerakkan pembangunan fizikal dan sosioekonomi dengan mengambil kira pemeliharaan dan kelestarian jati diri tempatan dalam perlaksanaan ke arah menjadi daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya. Ini adalah carta organisasi bahagian unit pembangunan pejabat daerah Lahad Datu, di mana saya diletakkan sepanjang saya melakukan praktikal. Pejabat daerah Lahad Datu diseliah oleh Muhammad Ayub bin Haji Yaakob, pegawai daerah memegang pangkat N52, dibantu oleh Puan Mahasita binti Haji Amin, penolong pegawai daerah bahagian pembangunan. Seterusnya ialah kerja-kerja sepanjang menjalani latihan industri. Yang pertama adalah IKASI. IKASI adalah satu sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksanakan dan memantau program kemiskinan. Sistem IKASI diwujudkan susulan daripada
Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2007 dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. Pemohon IKASI yang menepati kriteria syarat kelayakan yang telah ditetapkan akan dibanci oleh pembanci bagi tujuan pengesahan dan seterusnya mendaftarkan mereka ke dalam sistem IKASI dengan disahkan oleh pihak fokus group yang dianggotai oleh pejabat daerah dan ICU di peringkat negeri. Ini adalah borang IKASI. Komponen data IKASI terdiri daripada maklumat asas ketua isi rumah, ahli isi rumah, maklumat lokasi kediaman, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Maklumat asas ketua isi rumah terdiri daripada nama, kewarganegaraan, bangsa, dan juga agama. Ahli isi rumah pula sekurang-kurangnya mempunyai 4 orang tanggungan. Maklumat lokasi kediaman harus disertakan menggunakan alamat dan juga gambar hadapan rumah. Taraf pendidikan juga harus diletakkan, pekerjaan dan pendapatan sekurang-kurangnya di bawah 1.500 hingga 1.000. Seterusnya ialah kerja-kerja penilaian mengikut skop kerja. Kami telah dibawa oleh jurutera ke tapak bina untuk menilai mengikut skop kerja yang telah diberikan. Seperti gambar yang tertera, pelajar mengukur keluasan dan kelebaran tangki septik untuk memastikan kontraktor melakukan kerja mengikut skop kerja yang telah diberikan. Pada gambar kedua pula adalah pelajar mengukur ketinggian tingkap dan gambar ketiga pula mengukur ketinggian meja batu. Selepas itu, pegawai terlibat membawa kami untuk melakukan lawatan tapak untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sewaktu tapak bina telah 80% telah siap. Seperti gambar yang dipaparkan, kita melihat yaitu sebuah surau yang berada di sebuah kampung, tidak mempunyai pintu dan tingkap. Perparitan haruslah mengikuti pelan yang diberikan dan juga beam dan truss perlu mengikut spesifikasi kerja yang telah diberikan. Selain daripada itu, kami telah diajar untuk menyediakan spesifikasi kerja hasil bimbingan Encik Harun, penolong jurutera di pejabat daerah Lahad Datu. Gambar yang tertera adalah salah satu hasil penyediaan BQ yang telah kami lakukan. Di dalam BQ, kami haruslah mempunyai huraian kerja, unit, kuantiti, harga atau kadar, juga jumlah. Dalam pembuatan BQ, jumlah haruslah berkadaran dengan kuantiti dan unit bahan. Ini adalah untuk menunjukkan jumlah harga bagi sesuatu projek. Seterusnya ialah kami telah ditugaskan untuk membuat lukisan pelan menggunakan AutoCAD. Selepas mengadakan mesyuarat bersama Encik Azmi, iaitu Ketua Kerani Pejabat Daerah Lahad Datu, kami telah diarahkan untuk membuat perbincangan mengenai reka bentuk pelan bilik penyimpanan dan kabinet fail. Ini adalah pelan hasil daripada perbincangan kami. Sebelum membuat pelan, kami telah ditugaskan untuk mengukur keluasan bilik tersebut dan membuat pelannya. Ini adalah pelan kabinet file hasil daripada perbincangan kami. Reka bentuk kabinet file ini menepati cita rasa Encik Azmi, di mana beliau menginginkan kabinet file 3 tingkat tanpa pintu dan memenuhi ruangan dinding. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah pendedahan kepada budaya kerja. Budaya kerja yang telah saya pelajari sewaktu saya menjalani praktikal di Pejabat Daerah Lahad Datu ialah saya mendisiplinkan diri untuk hadir pada waktu yang tepat dan membuat kerja dan menghantarnya pada masa yang ditetapkan. Yang kedua ialah meningkatkan kebolehan komunikasi pelajar. Komunikasi adalah amat penting dalam dunia pekerjaan. Oleh itu, pelajar haruslah memahiri kemahiran berkomunikasi antara pekerja dan juga pegawai atasan. Dan yang terakhir ialah memberi pendedahan terhadap minat kerjaya. Bagi contohnya, saya telah mempelajari pembuatan BQ dan juga pengkelasan status projek, di mana kedua-dua perkara ini saya tidak pernah pelajari sewaktu berada di Politeknik Kota Kinabalu.
Dan yang terakhir sekali adalah cadangan. Cadangan saya kepada pelajar ialah pelajar haruslah memilih tempat praktikal yang berkaitan dengan kursus yang dipelajari di Politeknik. Ini kerana pelajar yang memilih tempat praktikal yang tidak berkaitan dengan kursus yang dipelajari akan mendapat sedikit kesulitan sewaktu menjalani praktikal. Cadangan saya kepada pihak firma ialah pihak firma seharusnya menyediakan tugasan kerja kepada pelajar. Ini kerana pihak firma kadang-kadang tidak mempunyai tugasan untuk diberikan kepada pelajar. Oleh itu, pelajar akan kosong dan tidak melakukan apa-apa selama sehari sehingga tugasan baru diberikan. Sekian saja daripada saya, Muhammad Rizwan bin Muhammad Shah. Terima kasih.